Bertemu kembali kurang 2 minggu dari sekarang pada 24 Jun 2020. Lebih setengah juta murid sekolah menengah akan kembali ke sekolah apabila sekolah dibuka semula pada hari itu. Dan sejak pengumuman itu oleh Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razif Jidin, pelbagai perbincangan dan perdebatan muncul berkenaan dengan topik ini. Dari kesediaan kita untuk mengamalkan SOP normal baru supaya tidak menularkan COVID-19 sekali lagi kepada kebimbangan ibu bapa untuk membenarkan anak-anak mereka kembali ke sekolah dalam era pandemik ini. Saya mahu bercakap dengan seorang guru yang berpengalaman untuk mendapatkan pengalaman beliau. Yasmin Nurul Amin adalah finalis Top 50 Global Teacher Prize 2015. Yasmin adalah seorang guru yang antara guru yang terbaik di Malaysia dan juga sudah tentu di dunia, Yasmin. Dan Yasmin berkepakaran dalam sains dan juga kimia forensik. Sebelum ini dalam satu temu bual, Yasmin pernah mengatakan berkenaan dengan sains bahawa ramai murid-murid hari ini mereka tidak minat dengan sains. Mereka mahu menjadi social media influencer sahaja. Saya mahu tarik topik ini lebih luas dan nak merujuk kepada minat pelajar untuk belajar kerana pada 24 Jun nanti, setengah juta murid akan kembali ke sekolah tapi sebahagian besar masih lagi perlu kekal belajar di rumah. Yasmin, bagaimana kita kekalkan passion ini, kekalkan minat dan motivasi pelajar, khasnya mereka yang berada di sekolah rendah, untuk terus belajar dengan kekangan yang ada di rumah dan kekal minat dan mereka boleh meresap pelajaran itu, apa yang diajar itu dengan efektif, sama seperti di sekolah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Astrawani kerana jemput saya pada hari ini. Soalan ini tentang murid di sekolah rendah kan? Okey, tapi kerana saya mengajar di sekolah menengah. Okey, dan of course pendekatannya tak sama kerana murid sekolah rendah memangnya memerlukan lebih perhatian, especially sebelum ni daripada guru-guru, dan kini tanggungjawab tu macam dah letak di kepada ibu bapa dan bukannya senang untuk buat online classes dengan murid-murid sekolah rendah. Saya bacalah banyak feedback daripada kawan-kawan di Facebook dan IG dan sebagainya. Okay, memang agak sukar bagi guru-guru sekolah rendah sebenarnya kerana murid-murid itu memerlukan perhatian. So apa yang kita nampak sekarang ialah peranan ibu bapa lah. Memang kalau nak diukur cikgu buat apa, tapi pembelajaran anak-anak ni tak semestinya dengan online sahaja. Okay. Ada banyak lagi aspek pembelajaran dalam hidup yang sememangnya ibu bapa tu sebenarnya guru yang pertama kan dalam hidup kita. So saya rasa dalam keadaan sekarang ni bukan satu keadaan yang kita semua minta. Bukan guru tu nak duduk di rumah dan macam holiday. Sebenarnya bukan macam tu. Guru-guru pun tengah pening kepala macam mana nak pastikan semua anak murid ni kekal belajar. Tapi saya rasa kalau macam pendekatan beberapa orang guru yang meletakkan bahan-bahan bantu mengajar di sekolah-sekolah dan ibu bapa boleh ambil untuk anak-anak, saya rasa itu yang terbaiklah buat masa ini, especially untuk sekolah rendah. Untuk sekolah menengah, saya rasa kebanyakan murid memang melalui kelas online, melainkan kekangan apabila mereka ada kekangan tertentu lah, especially buat gadget, sebab murid kita sebelum ni tak dibenarkan membawa gadget ke sekolah kan. So kebarangkalian untuk murid ada gadget sendiri seperti handphone dan juga tab dan sebagainya memang tak banyak lah, sebab ibu bapa pun memerlukan handphone mereka, tab dan laptop dan sebagainya, macam berebut pula. Okay. So kita kena bekerjasama dan kita kena sabar. Okay. Dan semua orang kena ingat peranan masing-masing yang pembelajaran tu bukan setakat berlaku di sekolah. Kalau nak ikutkan sekolah tu cuma beberapa jam sahaja. Murid ni sebenarnya lebih masa di rumah, even before keadaan MCO ni berlaku. So yang saya nampak sekarang ialah kerjasama antara guru dengan ibu bapa. Jangan tuding jari, jangan marah-marah. Okay? Dan mungkin ibu bapa perlu hubungi guru dan guru pun kena sama-sama hubungi ibu bapa dan bincang apa cara terbaik, sebab setiap anak tak sama. Kalau kita paksa anak tu duduk depan laptop, berapa lama dia boleh tahan? In fact, sekarang ni saya dah buat macam survey untuk anak-anak murid saya yang Form 2, Form 3 dengan Form 4 tentang kebarangkalian mereka ada gadget ke tak, sama ada guna gadget ibu bapa ataupun internet connection macam mana, adakah senang untuk mereka akses, dan yang kemudiannya sama ada, sebab saya mengajar sains dan kimia kan. So, sains dan kimia ni masa musim MCO ni saya dah ajar topik-topik yang tak memerlukan direct eksperimen, contohnya macam topik bumi, planet dan sebagainya. Tapi dah sampai peringkat di mana
topik yang kita nak ajar seterusnya tu melibatkan eksperimen. Dan eksperimen tu biasanya kita buat kat sekolah. So, sekarang ni Yasmin, tengah macam dapatkan macam persetujuan ibu bapa, percakapan ibu bapa dan juga murid sendiri bagaimana kalau cikgu improvise dan buat macam mini eksperimen di rumah dan sebagainya. Yasmin, Sebab ya pada Cikgu Yasmin, di seluruh dunia sekarang kita masih lagi cuba mengukur dan menilai impak ketidakbolehan murid-murid pergi ke sekolah secara fizikal sepanjang 3 bulan yang lepas. Pada pendapat Yasmin, bagaimana kita mengukur dan mengatasi impak murid-murid tidak boleh belajar di sekolah, tidak boleh pergi ke sekolah dan perlu belajar hanya secara online, khasnya bagi murid-murid yang mungkin kurang infrastruktur teknologi seperti mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan sebagainya? macam tu dah saya cakap, peranan ibu bapa dan guru. Kita kena bekerjasama. Kita tak boleh macam duduk diam dirilah antara ibu bapa dengan guru. Kena saling macam menghubungi each other kan. Mungkin nak tahu apa kekangan yang dihadapi di sekolah, di rumah. Ya, dari segi gadget dan sebagainya. Mungkin ada guru yang dah tahu dan macam yang saya lihat rakan-rakan saya di kawasan pedalaman buat, ya, mereka hantar barang-barang ataupun bahan bantu mengajar tu ke pondok-pondok tertentu dan ibu bapa sendiri datang ambil ataupun anak murid datang ambil bahan tersebut. Sebab macam mana kita nak buat satu macam ukuran apa yang murid tu belajar tu tepat tak dengan apa yang berlaku di sekolah sebelum-sebelum ni. Sebab kita ada banyak kekangan dan setiap murid pula dia punya tahap pembelajaran dan tahap penerimaan dia terhadap sesuatu kaedah pembelajaran tak sama. Sedangkan di sekolah pun kita ada kepelbagaian kecerdasan, tapi bila murid ni bersendirian di rumah tanpa rakan, tanpa guru yang membantu, kemudian mungkin ada beberapa yang tak boleh membantu juga dari segi akademik kan. So kita kena work together. Kita kena make sure that guru dan ibu bapa ni boleh berhubung antara satu sama lain. Dengan apa cara sekalipun. Mungkin guru boleh pergi ke rumah, ya, ataupun berbincang dengan pihak pentadbir macam mana kita nak dekati anak-anak murid ni. So macam saya sendiri, sekolah saya ada alumni. So alumni itu mendekati saya dan tanya, okey, apa masalah yang saya hadapi dan bagaimana kami boleh tolong. So mungkin sekolah-sekolah yang mempunyai alumni yang bagus boleh bantu sekolah itu sendiri dan juga sekolah-sekolah yang berdekatan. Yasmin, sudah tentu sekarang ni kebimbangannya adalah apabila 24 Jun nanti tiba, lebih setengah juta murid akan kembali ke sekolah. Mereka ni adalah murid sekolah menengah yang menduduki peperiksaan. Sudah tentu semua SOP sudah pun digariskan dan kita sekarang bergantung pada guru dan semua individu di sekolah untuk menguatkuasakan semua SOP ini dan memastikan pematuhan. Yasmin, berdasarkan pengalaman dan pemerhatian, ada sebarang kerisauan pembukaan semula sekolah pada 24 Jun ni? Of course. Kita risau sebab anak murid ni dah tak tahan dah duduk kat rumah kan. So kebanyakannya nak ke sekolah, nak jumpa rakan. So mungkin dari segi penjarakan sosial tu macam mana kita nak mungkin pada hari pertama, hari kedua tu kita rasa macam mana kita nak pastikan yang murid patuh pada arahan penjarakan sosial. Apatah lagi setelah 3 bulan tak lihat rakan yang mungkin dah dilihat daripada sekolah rendah, dah hampir 10 tahun bersama kan, sebab tingkatan 5 ni kan. So saya rasa itu antara kerisauan saya dan yang lagi satu ialah jika murid tak sihat dan sebagainya. So kalau tak sihat di tengah-tengah tu macam mana kita nak hantar balik ke kan. So walaupun ada SOP tapi kerisauan terhadap kesihatan murid tu tetap ada. Sebab kita pun tahu yang wabak COVID-19 ni dia ada student yang tak ada gejala kan. Ada student yang ada insan yang ada gejala, ada yang tak ada. So itu antara kerisauan kita lah. Dan kesihatan guru juga saya risau juga sebab guru-guru pun kebanyakannya dah berumur kan, 35 ke atas. Nah, tentunya especially di sekolah menengah. So adakah guru-guru juga possibility untuk terdedah kepada cabaran COVID ni macam mana nanti? Kesihatan guru pun perlu dilihat juga. Kita kesentukan masa. Mungkin saya nak selitkan satu soalan terakhir secara ringkas, Yasmin. Kita dah tahu segala SOP yang telah digariskan oleh kementerian dan juga kerajaan untuk pembukaan semula sekolah nanti. Apa cadangan Yasmin tentang apa penambahbaikan ataupun apa benda yang mungkin tidak ada di dalam itu yang boleh dimasukkan apabila kita buka sekolah nanti untuk memastikan keselamatan pelajar dan guru terjaga? Setakat yang saya dah baca dan cuba hadam SOP yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, memang setakat ni yang terbaik lah. Cuma kita rasa apabila kita kembali ke sekolah nanti, minggu pertama tu baru kita nampak lagi yang lebih luas lagi, dengan lebih dalam lagi apa sebenarnya masalah lain yang timbul.
Sebab anak murid kita datang daripada pelbagai lapisan dan pelbagai bangsa. So kita tak tahu dari segi orang kata apa hands-on realitinya macam mana. Tapi setakat hari ini SOP yang telah diberikan oleh KPM dan orang kata dah ditentusahkan oleh MKN dan juga KKM, nampak solid lah, nampak bagus dan kita tunggulah, kita memang tunggu-tunggulah untuk balik ke sekolah dan jumpa balik dengan anak murid kesayangan ni. Okey.